Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam perjuangan, salam beristirahat kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini pukul 10 malam. Terima kasih kerana masih lagi dia berada dengan saya di sini. Salam reformasi. Saya selalu lupa nak ungkap benda tu kan. Salam reformasi kepada kawan-kawan, kepada mereka yang hadir pada hari ini daripada cabang Putatan, daripada cabang Penampang yang terus istiqamah, terus konsisten dan terus orang kata apa, berada dalam langkah perjuangan kita bersama dengan kita tanpa mengira penat lelah, tanpa kita mengira apa orang kata tak perlu kita nak fikir pasal alamak YB bayar kita turun malam ni, tak payah dah kan. Kita turun atas dasar betul-betul. Saya nampak daripada wakil Penampang kita ada turun, ni kita berada di kawasan Putatan sekarang ini ada turun. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Terima kasih yang menonton juga. Kita teruskan seperti mana yang kita sedia maklum, kawan-kawan kita share program kita pada malam ini, share kita punya live. Itu je yang saya nak, tuan-tuan dan puan-puan. Komen, apa orang kata, teruskan bagikan, luaskan apa kita punya rangkaian ini agar orang tahu akan kewujudan Parti Keadilan Rakyat, agar orang tahu kewujudan kita punya perjalanan kita di Sabah. Malam ini merupakan perjalanan terakhir saya di Sabah sebelum saya pergi ke KL esok, dan lepas KL, lepas itu saya akan pergi balik ke Kuching, Sarawak. Saya harap Kuching tak lagi PKPD lah, sebab hari itu dia tutup, saya tak boleh balik. So sekarang ni harapnya saya boleh balik, tak payah kuarantin. Jadi kita bertuah bersama dengan saya hari ini adalah wakil daripada Penampang, kemudian kita ada timbalan ketua cabang daripada daripada Putatan, Saudara Mazlan, kemudian kita ada naib ketua AMK dan juga timbalan ketua wanita Putatan hari ini. Untuk saya perkenalkan daripada segi aktiviti mereka, untuk saya perkenalkan daripada segi cabang mereka, bagi tujuan tidak lain tidak bukan untuk kita nak ke depan selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, kita kena faham, politik ini adalah permainan satu jangka panjang. This is a long term game. Jangan kita ingat kalah PRN ni kalah, menang PRN ni menang. Dalam politik tidak ada istilah kalah menang, tuan-tuan. Dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Dalam politik istilahnya adalah siapa yang dapat meneruskan permainan ini dan meneruskan dalam jangka masa yang panjang. Kita ingat parti-parti dulu yang besar seperti PBS. PBS kan? Mana PBS sekarang? Ada. Tapi dah tenggelam oleh UMNO, dah tenggelam oleh USNO pun tak ada dah. Ada lah, tapi ada lagi ke USNO? Ada lah, tapi dia dah tenggelam oleh UMNO, dah tenggelam oleh Bersatu, tenggelam oleh Parti Keadilan. Maka yang kekal itu adalah parti ini. Saya ingat tahun 1990-an dulu. Parti 90-an yang PBS terkenal. PBS mengambil alih Sabah pada masa itu. Satu parti yang sangat besar, Giants. The Keatingan Brothers. Mengambil alih Sabah masa itu. Melawan Mahathir dengan beraninya. Tapi akhirnya kena juga, terciduk juga di kaki Sabah kan, di kaki Gunung Kinabalu. Setelah disekat ekonomi oleh Mahathir, bijak orang tu. Kan, bagaimana permainan ini? Sebab itu saya kata politik is about playing the game, long term. Long term game. Siapa yang bakal calon lepas ini, kalau ditakdirkan kalah, jangan putus asa. Kalau ditakdirkan menang, jangan rasa selesa. Itu ayat dia. Kalau ditakdirkan kalah, jangan putus asa. Kalau ditakdirkan menang, jangan pernah rasa selesa. Itu saya cakap. Sebab apa? Kadang-kadang bila dah menang, kita menang, baru menang kat kawasan tu, belum menang seluruh Sabah lagi. Dah menang Sabah, belum menang seluruh Malaysia lagi. Sebab perjuangan kita adalah perjuangan nak mengubah seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, daripada segi politik kita di Sabah Sarawak ni, saya sebut 2-3 malam lepas. Saya sebut selalu, Sabah Sarawak adalah, kalau nak menang Malaysia, kita kena menang Sabah dan Sarawak. Kita terciduk hari itu, kita kalah hari itu, kita jatuh hari itu kerana kita gagal menguasai Sarawak. Walaupun dia ada 18 kerusi di Sarawak, 19 kerusi di Sarawak, tetapi mereka demand, mereka command third force, GPS command third force. Akhirnya bila pengkhianat 3 orang, Barubian, Alwiju, William Wongil lompat, habis. Negara pun jatuh. Dan mereka dengan bersenang lenang sekarang ni jadi timbalan menteri. Setakat timbalan menteri, tak payah sembang lah. Lepas ni ke mana pergi kita pun tak tahu kan. Barubian tak tahulah dia masuk PSB. Kan?
dah masuk PSB. Sebab itu saya kata, pemilihan calon itu sangat penting. Kita tak nak nanti yang jadi calon ni adalah mereka-mereka yang datang di sini kerana apa? Nak cari makan dengan politik. Ada orang tanya saya, kenapa orang banyak melompat kan? Sebab mereka nak cari makan dengan politik, isu-isu dia. Itu isu dia. Ada yang kata, saya kecewa dengan Parti Keadilan. Kenapa kecewa dengan Parti Keadilan? Oh, sebab Parti Keadilan ini tak menyediakan apa-apa aktiviti untuk saya. Soalan saya, apa yang kamu buat untuk adakan aktiviti untuk Parti Keadilan? Kalau cabang tak buat aktiviti, buatlah aktiviti. Tapi saya tak ada duit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu satu perkara lah. Ada banyak benda kita boleh buat tak ada duit. Sebab banyak benda, duit tak boleh beli tenaga, duit tak boleh beli masa, duit tak boleh beli akal kita. Banyak benda aktiviti kita boleh buat tak payah duit. Sebenarnya. Boleh tak jumpa YB? YB, boleh tak bagi saya 1000 emas? 1000 keping emas. Satu box ada berapa? 50. Kalau 1000 berapa box? 50 box. 20 box. Lebih kurang lah. Ambil lah. Ambil 50 box lah. Satu box apa? Satu box apa ringgit? RM10. Ambil lah RM10. 50 box kali RM10 baru RM500. Takkanlah YB tak boleh nak bagi RM500 punya box. Jangan jumpa YB. YB minta RM3,000. Kau nak buat apa RM3,000? Adalah nak buat aktiviti. Jangan minta dia duit. Yang tu YB pun gauk kepala ni. Betul ke budak ni nak buat aktiviti ni kan? YB minta saya. Sebab itu kan, ada orang dulu, saya tak ingat cerita apa dia kata. Dia pergi ke jumpa orang tu, dia kata, dia jumpa orang tu, dia tak minta duit. Tapi dia kata, boleh tak bagi saya kentang? Kentang? Boleh. Mula-mula dia macam ni, dia pergi rumah orang tu. Saya nak minta makanan, dia kata. Oh, makanan tak ada. Okeylah, kalau tak ada makanan, boleh tak bagi kentang, dia kata. Dia pun bagi kentang. Dia datang balik, boleh tak bagi garam? Dia pun bagi garam. Boleh tak bagi gula? Dia pun bagi gula. Akhirnya daripada situ dia jadikan makanan dia sendiri. So maksudnya apa? Kena minta barang untuk kita buat aktiviti. Kalau kita tak ada duit. So dengan emas tu boleh buat apa? Macam-macam tuan-tuan. Kita boleh buat ni dekat jalan raya ni. Boleh hentikan kereta dekat traffic light. Hantar bagi emas orang satu. Kan? Pakai baju keadilan. Pergi ke sekolah, tunggu depan sekolah, budak-budak masuk, bagi emas orang satu. Saya dengar PKP hari tu, YB awang banyak. Masa PKP hari tu memang non-stop. YB lah. Sebab dia ada dana kot. Kan? Tapi yang tak ada YB ni macam mana? Tak ada YB ni, tak ada dana banyak ni, kita carilah aktiviti. Paling kurang pernah kita buat lah, apa dia? Bersihkan kubur. Paling kurang lah tu. Orang dalam kubur pun tak bising. Jemaah masjid ataupun kalau kubur tu dekat church pun dia gembira. Terima kasih tuan-tuan bersihkan kubur kita orang. Kita nak upah orang pun duit. Kan? Kalau tuan-tuan datang ni kira murah lah. Bersihkan kubur kan. Paling murah. Apa yang perlu? Tenaga. Datang pukul 8 kumpul, bagi ucapan sikit, tolak pukul 10 balik. Ambil gambar. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sebab itu saya kata, position of power, jawatan itu bukan kemuliaan. Jawatan itu adalah tanggungjawab. Jawatan itu bukan kemuliaan. Nak jadi naib, nak jadi ketua cabang, nak jadi YB dan sebagainya. Dia bukan kemuliaan. Dia adalah tanggungjawab. Cantiknya bahasa Melayu ni tuan-tuan. Perkataan tanggungjawab. Dia kalau English, responsibility. The ability to respond. Itu masalah tak cantik bahasa dia. Melayu ni dia bahasa dia cantik. Tanggungjawab. Apa maksud dia? Berani menanggung, berani menjawab. Jawabnya kat mana? Dekat YB, dekat ketua cabang, dekat ni, dan dekat akhirat. Sebab apa? Bila kita dah berani menanggung tanggungjawab, jawatan kita tu yang kita pikul, itu bukan setakat, aku dah lantik jadi ketua timbalan ketua cabang ni. Alamak, hebat aku sekarang. Kepak pun dah lain macam dah bagi jalan kan. Sebab apa? Bila kita bawa benda ini ke depan tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar bahawa ini bukannya adalah kemuliaan.
tugasan yang dibagi kepada kita ni, jawatan ni bukan kemuliaan, tapi tanggungjawab. Hari-hari kita kena fikir bagaimana supaya kita dapat menjawab tanggungjawab tersebut. Jawab tanggungjawab tersebut. Saya pergi jumpa tuan-tuan dan puan-puan sebab Tuhan bagi saya sedikit ilmu, sedikit tenaga, sedikit kebolehan untuk buat live. Saya takut Tuhan tanya saya nanti, kamu ada buat live, kamu pandai ni, apa kamu buat? Tuan-tuan, Tuhan, kurang-kurangnya aku dah pergi Putatan hari tu, buat live dengan diorang, pergi Penampang dah buat live. Itu yang aku cuba buat, yang aku boleh buat semampu aku. Itu at least, the very least kita boleh buat, betul? Jadi soalan saya, kadang-kadang it is not what your country can give to you. It is what can you give to your country. Bukannya apa yang negara kita boleh bagi, bukan parti kita boleh bagi pada kita. Tapi soalannya, apa kita boleh bagi kepada parti? Apa contribution kita kepada parti? Apa kita dah buat kepada parti? Paling senang tuan-tuan dan puan-puan, ni kita ada Naib MK, kita ada cabang, kita ada ketua wanita di sini. Esok, minggu depan, 2-3 hari lagi, panggil. Kita buat meeting. Janganlah semua Naib kena fikir. Timbalan kena fikir. Okey, kita buat meeting. Dah jumpa meeting tu, kita duduk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau meeting wanita lah. Tiba-tiba ada tuan dekat situ kan. Puan-puan, okey. Saya nak tanya satu soalan. Kita nak buat apa ni? Saya tak ada idea. Jangan ingat kita semua ada idea. Tanyalah. Apa kata kalau kita buat pertandingan memasak? Apa kata kalau kita buat pertandingan? Apa kata kalau kita buat gotong royong? Apa kata? Itu aktiviti. Tuan-tuan dan puan, paling kurang lah, saya tak tahu dekat Sabah, tapi kalau dekat Sarawak, dia orang ada ni, marhaban tau. Kat sini kira kuat famous juga kan? Kalau wanita-wanita kan? Macam berzikir. Majlis kahwin kan? Dan dia orang dekat Sarawak ni, dia ada buat grup marhaban, dia ajar. So nanti grup ni, kalau dia pergi dipanggil untuk majlis, dia dibayar. Dia bayar, dapat bayaran tu. So apa salahnya kita buat satu kelas, contohnya grup marhaban, Parti Keadilan Rakyat. Tapi jangan pula dah habis marhaban tu, tetap lawan. Janganlah buat macam tu kan. Lari orang tu. So tak jemput lagi dah lepas ni. Contoh, itu yang tua-tua lah, yang muda-muda. Ni AMK. Ni saya sebut penampang ke yang mana menonton saya malam ini. Apa contoh aktiviti AMK kita boleh buat? Pertandingan. Mungkin, katalah kita tak ada duit banyak. Ini pertandingan online game. Hadiah tempat pertama RM50. Okey tu. RM50. Tempat kedua RM30. Tempat ketiga RM50. Sagu hati 10 orang RM10. Boleh? Bukan susah. Pertandingan Mobile Legend ke, pertandingan apa lagi? Satu lagi game tu. PUBG kau tengok abang tu. PUBG ke kan? Saya saja nak trik tadi soalan tu. Tengok malam-malam dia main. Apa nama abang tu? Kan? Laju dia. Pertandingan PUBG ke apa ke, futsal, mungkin futsal. Sini ada futsal. Futsal. Yang penting tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi tahu satu perkara. Jangan pernah tunggu ketua cabang kita cadangkan. Sebab dia nak fikir banyak. Timbalan ketua cabang ni tengok. Dia pun tengok, rambut pun dah kurang lah. Nak mikir banyak. Hal, lampu saya tengok saya jalan tadi, lampu tak ada. Dia pun kena mikir. YB juga kena mikir, tapi dia pun kena mikir. Kan? Saya dengar wire kena curi. Dia pun kena mikir. Kan? Malam-malam abang Nas kita. Bila dia pasal orang meninggal COVID. Dia pun kena mikir, MPKK. So orang-orang ni kena mikir, dia ada benda. Jangan kita ingat, apalah timbalan ketua cabang ni tak buat kerja. Soalan saya, kita buat apa? Kita cadang tak? Tapi saya cadang dah kena reject. Berapa kali cadang? 1 kali. Dia tak payahlah. Kalau cadang reject, buat sendiri. Takut apa? Buatlah. Takkanlah YB tak suka kita buat aktiviti. Kecuali aktiviti itu nak menyakitkan YB, dia tak sukalah. Kita buat demo untuk demonstrasi untuk menentang YB, itu dia tak sukalah. Tapi kita buat satu program. Kita cari dana sendiri. Kita jemput orang sendiri. Dah lah YB datang, tukar rasmi je. Berapa kena keluar duit ni? Tak payah YB, semua settle. So, no YB.
Sebab YB nak fikir semua. Ni, KC penampang pun nak fikir semua, tak boleh. Saya ni nak ceritakan luahan saya ni, sebab bukan di sini. Ni semua tempat, ni semua tempat. Saya nak bagi tahu bahawa dalam keadaan sekarang ini, kita semua ni kena gembeleng tenaga, minda. Benda yang duit tak boleh beli adalah tenaga dan masa kita. Duit tak boleh beli ni tuan-tuan. Saya kata duit boleh beli manusia, tapi duit tak boleh beli kesetiaan. Duit boleh beli manusia, tapi duit tak boleh beli kesetiaan. Okay? Itu introduction saya lah. So malam ini kita akan menyentuh hal isu tempatan. Kemudian saya akan menyentuh isu UMNO dan Bersatu. Dan terdengar cerita terbaru terkini, sebenarnya UMNO dan Bersatu sedang konflik di antara satu sama lain, dan bagaimana Sabah ini akan menjadi satu test bed kepada kepada UMNO dan Bersatu, Perikatan Nasional secara umumnya. Sabah adalah satu ujian terbaik. Kalau mereka terciduk di kaki Gunung Kinabalu, maka itu pertanda Perikatan Nasional akan kalah. Tetapi kalau menang mereka di Sabah ini pun, belum tentu mereka akan menang pilihan raya seterusnya. Okey, tanpa melengah masa, saya mungkin nak menjemput wakil daripada Penampang. Perkenalkan diri dan juga mungkin boleh ceritakan sedikit. Kawasan Penampang ni berapa jauh daripada KK, berapa ahli Parti Keadilan Rakyat kita ada situ, dan ranting kita berapa ada. Silakan. Selamat malam kepada penonton-penonton live Tuan Ismardi ini. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Tuan Ismardi ini kerana memasukkan kaki saya ke dalam blognya yang terkenal ini. Sekarang ini kita punya Ketua Cabang PKR Penampang pun ada di sini. Saya berterima kasih kepada beliau untuk membagi saya peluang untuk ditemu ramah. Okey. Kalau orang Penampang memang sudah kenal, tapi nama saya Albert Daudi Lim. Saya berasal dari Kampung Buit Hill dan tinggal di daerah Penampang. Okey, kita punya PKR Penampang ni memang sungguh kukuh. Kita sudah lama bertapak di Penampang, tapi oleh kerana faktor kerusi, jadi kita masih lagi belum dapat peluang. Walau bagaimanapun, kita sentiasa berusaha dengan apa-apa kapasiti yang kami ada, dengan fund yang limited. Ketua cabang saya telah membuat banyak aktiviti, termasuklah aktiviti yang kurang menggunakan wang. Contohnya derma darah, pembahagian face mask, dan kadang-kadang kalau kita ada lebih-lebih, kita bagi juga kepada orang yang telah ada keluarga kematian dan kesusahan. Mereka datang ke cabang, dan ketua cabang saya sentiasa bermurah hati segala yang mampu untuk memberi kepada bantuan kepada mereka. Kita punya ranting di Penampang ada 53 ranting dan keahliannya lebih kurang dalam 8,000 lebih. Jadi jumlah pengundi berapa? Jumlah pengundi lebih kurang 19,000 lebih sikit. Seluruh Penampang? Moyog sahaja. Moyog saja. Jadi kita bercakap pasal Moyog sahaja pada malam ini kerana saya mewakili Moyog. Belum lagi calon, tapi bagi pihak cabang PKR Penampang sahaja. Jadi saya tidak ada lagi soalan, Tuan. So aktiviti yang tadi disebut tentang aktiviti sekarang ini kita ni buat aktiviti yang termampu. Apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Seperti pada masa yang lalu, ketika kita masih lagi mempunyai ketua cabang yang dalam kerajaan, kita telah banyak memberi kursi roda, bantuan-bantuan alat-alat sukan, aktiviti kepada muda-mudi seperti penganjuran bola sepak dan yang bersamaan. So saya rasa itu sajalah yang saya boleh jelaskan pada sekarang. So, siapa yang bertanding di DUN, tuan punya DUN tu moyang tu? Sebelum ini siapa yang bertanding? Okey, sebelum ni DUN itu ditandingi oleh Warisan, dan parlimennya ditandingi juga oleh Warisan, dan DUN lawan yang siapa? Warisan dia melawan BN, Barisan Nasional pada itu. UMNO ke?
ataupun Uh, PBS ke? dia telah melawan APCO. APCO. Tapi Dan APCO dah bersama dengan sekarang dia sudah bersama. Jadi itulah no permanent enemies kan. Apa benda ni? So siapa yang sekarang ni APCO dah bersama dengan kita, so siapa yang berkemungkinan akan bertanding di situ mewakili Perikatan Nasional? Bersatu? Okey, kalau setakat yang kita dengar sekarang ni Bersatu pun ingin berminat untuk bertanding, APCO pun berminat, tidak juga lupa PKR yang sangat-sangat berminat. Jadi diharap kalau kita punya peluang itu cerah dan kita akan menghantar calon yang terbaik untuk mewakili Mayong. Alright, terima kasih Saudara Albert. So kalau kita tengok daripada komposisi tadi, kita dapat nampak bahawa di kawasan tersebut kita dapat saksikan daripada segi komponen yang ada, bahawa APCO dah tak ada lagi kat situ, dah bersama dengan kita dah. No permanent enemy kan. Tapi dalam masa sama sekarang ini antara DUN di mana pertembungan di antara UMNO Bersatu, bukan UMNO lah, BN Bersatu pun berkemungkinan dia bukan UMNO. Sebelum ni bukan tradisi kawasan UMNO di situ kan? Bukan. Dia mesti tempat lain. So selain daripada UMNO siapa? PBS? Mungkin PBS. Dulu PBS, lepas tu apa? PCM, PCS, Parti Cinta Sabah, Star, Parti Cinta Sabah, Star Bersatu. So GBS, SAPP. Tadi dia kata SAPP Johan Perikatan tadi kan. Saya pun tak pernah dengar SAPP tu apa sebenarnya. Dan SAPP ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan bertanding. Mungkin UMNO tak adalah sebab itu bukan kawasan yang predominan Melayu Muslim kat situ kan, bukan kan? Majoriti bukan. Jadi dia itu antara parti yang menariknya. Sebab apa saya katakan demikian? Kerana itu menyebabkan dia macam ni. Selagi mana mereka tidak dapat menyelesaikan siapa yang akan bertanding, dia akan jadi masalah, terutama daripada segi jentera. Kita kena faham satu perkara, nak bertanding ni dia bukan benda yang mudah. Nak masuk pertandingan ni dia bukan benda mudah. Kita tahu paling kurang PACA, polling agent, counting agent, berapa kita perlu? Kalau daerah mengundi kalau parlimen lagi banyak lah. Kalau DUN, at least 200 orang. Satu DUN. 200 orang hanya untuk PACA, polling agent, counting agent. Yang tukang pajak bendera, yang tukang berkempen, yang tukang ambil data, yang at least kita perlu 400-500 orang, 300-400 orang untuk kita punya jentera. Ini merupakan satu perkara yang kalau parti-parti ini tidak dapat menyelesaikan dengan cepat permasalahan ini, maka mereka akan menghadapi masalah. Tetapi advantage-nya kepada kita. Advantage-nya kepada kita kerana apa? Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan, saudara KC, penampang, sekarang ini sudah boleh mulakan latihan untuk PACA sebenarnya. Sudah boleh rekrut untuk PACA. Kira berapa daerah mengundi, berapa saluran, kalikan dengan 3, maksimum. Kalau dapat maksimum 3 lah, kalau 2 tu terbaik lah. Kenapa 3? Kadang-kadang orang ni, hari ni dia datang training. Bila hari pengundian dia tak datang pun. Sakit perut lah, apalah, itulah, inilah. Biasalah tu. Normally. Jadi kalau 200 kita perlu, cari 300-400 orang. Buat ekstra. Okey, kita balik kepada Putatan lah. Saya dengar YB Husaini ni kalau siapa yang tak tahu, YB Husaini adalah antara YB di kawasan Putatan daripada Parti Keadilan Rakyat. Dan sewaktu, saya jumpa dia beberapa kali lah, sewaktu di Eastin Hotel dahulu. Dan antara yang kita tak melompat. Antara yang tak melompat. Tetap kekal bersama dengan kita, agenda reformasi kita, YB kita ni. InsyaAllah, mungkin boleh ceritakan sikit apa contoh aktiviti-aktiviti yang sedang dan pernah dilakukan di kawasan Putatan ini. Tadi dah sebut kata orang, tapi boleh ceritakan balik. Dan apa impak dia kepada penduduk. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Iswardi. Sebenarnya kami di Putatan ni pada 15 hari bulan Ogos yang lepas, kita telah menganjurkan satu program gotong royong yang dipanggil program gotong royong rentas kampung di Parlimen Putatan. Jadi feedback yang kita terima daripada mereka yang telah
dijalankan program ini cukup memberangsangkan, dan rasanya kalau dinilai secara terbuka memang ramailah. Maksud saya, ramai pengundi-pengundi itu memang tertarik dengan program seumpama ini. Apa program yang dibuat pada hari itu? Boleh ceritakan sikit programnya? Kita buat jambatan jambatan pejalan kaki, titi lah kita panggil di sini. Rumah rakyat yang kurang atap, dari segi atap yang rosak, gabian untuk mengelakkan tanah runtuh. Dan kena ingat, pasal kita target ni, kita target ni, siapa yang penerima ni? Mereka terdiri daripada balu-balu yang ada penyakit kronik, dan yang lebih ibu-ibu tunggal. Ini yang kita tumpukan perhatian kita untuk bantu mereka. So sekarang saya tengok, yalah, kita ucapkan terima kasih kepada YB Awang Husaini kerana ilham dia ni. Ilham dia untuk buat program ini dengan bantuan daripada pejabat parlimen, saudara Roland yang juga setiausaha program tersebut. Kita berjaya melaksanakan, dan insya-Allah kalau ada keizinan daripada Tuhan, tahun depan kita akan buat lagi. Masa PKP itu apa antara contoh aktiviti? Ya, masa PKP itu kita mengagihkan barang-barang keperluan rakyat, macam beras, makanan-makanan dalam tin, apa semua, mi, minyak, makan, apa semua. So memanglah kita tidak boleh cover semualah, pasal limited fund. So itu pun kita bagi kepada yang betul-betul memerlukan, ya, memerlukan bantuan. So kita jalan secara limited punya fund, dengan kenderaan sendiri, dengan apa semua kita keluarkan sendiri. Itu keadaan itu. Okey. Alright, terima kasih kepada Timbalan Ketua Cabang di atas penjelasan tadi. Itu saya kata tadi, kadang-kadang masa PKP hari itu kan, contohnya, soalan saya selalu kan, apa yang kita, jelas cabang dah buat satu hal kan, tapi kita sendiri apa kita boleh buat? Apa aktiviti kita boleh buat? So mungkin kita dah tengok daripada segi, lepas inilah saya nak Timbalan Ketua Wanita ceritakan. Boleh tak? Malu pula dia. Tak ramai, tengok 1,300 orang je. Tak mahu. Dia depan 50 orang dia boleh cerita, 1,300 orang tak cerita. Ke AMK? Boleh cerita sikit apa perancangan AMK lepas ni? Boleh? Perancangan? Sekejap lagi lah, jangan cakap dulu. Tak live lagi ni. Apa planning AMK selepas ini? Dan untuk kita nak menguatkan parti, ni saranan saya, ni cadangan saya lah, terutama kepada AMK kan. Saya tak kisah kalau saya datang sekali lagi. Kumpulkan AMK, minta nanti bagi cadangan dengan YB. Kita buat dekat ni, siapa ni, cabang punya kan tempat ni? Bukan, sorry, ini sewa kan? Sewa tempat ni ke sewa hotel pun tak kisah. Saya boleh bagi satu kursus tentang leadership. Tak payah bermalam lah, kita buat pagi habis petang pun tak apa. Kita saya akan buat satu kursus berkenaan dengan macam mana cara kita nak menjadi leader. Bagaimana kita menjadi leader yang efektif. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, ketua bukanlah seorang yang ada kuasa. Kuasa itu kebetulan dia ada. Seseorang in the position of power, maksudnya dia ada kuasa, belum tentu dia seorang ketua. Leader adalah seseorang yang menginspirasikan orang lain untuk melakukan apa yang diimpikan. Leader ada visi. Orang lain nampak visi dan nak ikut visi itu. Itu leader. Itu leader yang sebenar. Kadang-kadang dia CEO company, dia YB, kadang-kadang dia ni seorang ketua cabang, kadang-kadang dia ni ahli ketua parlimen, ketua whatever lah ni. Tapi dia tak ada pengikut pun. Leader, kadang-kadang dia ni tak ada jawatan, tetapi orang ikut dia. Kenapa orang ikut dia? Sebab orang percaya dengan apa yang dia boleh buat. Okay? Jadi mungkin AMK ceritakan sedikit apa antara aktiviti yang pernah atau mungkin dalam perancangan yang akan diadakan. Silakan. Terima kasih Saudara Iswardi. Sebenarnya saya pun tidak berapa boleh cakap banyak, tapi kalau
Dari segi aktiviti sebenarnya yang pernah kami lakukan, contoh saya ambil beberapa contoh. Kami pernah bersama-sama cabang membantu cabang dan membantu wanita membaik pulih tabika perpaduan di Kampung Sembulan, membaik pulih rumah yang mengalami kerosakan di Kampung Meruntum, dan kami juga pernah membuat membantu. Kami ini sebenarnya lebih kepada membantu menggerakkan cabang. Macam dari masa PKP dulu kami mengagihkan bantuan. Kalau mau dicerita tentang aktiviti kami sendiri sebagai AMK, kami ada buat futsal. Dan kalau ditanya perancangan kami lepas ni, kami lebih kepada menggerakkan AMK untuk membantu sebanyak yang boleh, membantu rakyat, membantu keadilan, untuk memastikan keadilan ini terpahat di hati pengundi-pengundi. Ramai pengundi yang bakal jadi 18 tahun ke atas. So, apa perancangan untuk nak dapatkan pengundi-pengundi muda? Perancangan. Nak jadi YB, kita jawab soalan ni. Kalau perancangan dari segitu, kami lebih kepada memperkenalkan apa itu keadilan, apa itu reformasi, bagi dorang ni buka fikiran. Contoh sekarang ni orang-orang muda, anak-anak muda ni lebih kepada isu. Dorang lebih berfikir kepada isu. Maksudnya dorang sekarang ialah kuasa media. So anak-anak muda ni dorang cuma mau apa yang dorang boleh dapat dan apa yang boleh dibagi kepada dorang. Dan kami ini lebih kepada menjawab soalan-soalan dorang. Contoh macam apa aktiviti untuk anak-anak muda. Dan kami lebih kepada macam mana? Pendedahan kepada kepada parti itu sendiri. Lebih kepada parti. Kami mendedahkan, maksudnya apa yang sudah dibuat. Apa yang sudah, contoh keadilan, isu sekarang ada yang saya dengar lah. Keadilan, apa yang keadilan buat Contoh apa yang keadilan sudah bagi Sebenarnya kalau dijawab saya boleh jawab. Tempoh pemerintahan keadilan selama 2 tahun lebih. Contoh di kawasan kami sendiri, Pelatan, sebenarnya YB sudah banyak dirikan untuk rakyat. Contohnya Dewan Terbuka, baik pulih jambatan, bina baru jalan, dan YB lebih kepada membantu menyelesaikan masalah sebenarnya. Terima kasih kepada Naib AMK di kawasan Putatan ini. Sebab tu satu lagi makluman kepada tuan-tuan dan puan bagi yang tak mengetahui yang berada bersama kita pada malam ini. Sebab itu kita benci kepada pengkhianatan sebenarnya. Kenapa? Untuk makluman tuan-tuan dan puan, ada yang tahu dan yang tak tahu. YB Husaini mempunyai dana 3.5 juta untuk parlimen beliau. Itu masa jadi kerajaan lah. 3.5 juta setiap tahun. Ini bukan 5 tahun. Setiap tahun. Dan sepatutnya kalau tak jatuh kerajaan tahun ini, saya dengar bahawa peruntukan itu akan dinaikkan kepada lebih kurang 4 ke 4.5 juta. Di mana 2 ke 3 juta adalah untuk pembangunan mesra rakyat. Daripada titi, jambatan, jalan, rumah roboh. Bukan rumah roboh. Ini yang untuk awam. Baik boleh yang awam, untuk awam. Tetapi YB ada peruntukan 1 million untuk yang bukan awam. Contohnya baik boleh rumah terbakar dan sebagainya. Tapi jangan minta YB sekarang. Kerana dana tu dah tak ada. Sebab apa dana tu dah tak ada? Kerana sudah pun dirampas oleh pengkhianat nasional ini atas tujuan kuasa mereka sendiri. Dan percaya tak percaya, tanya YB Husaini, bila PN mengambil alih kuasa daripada 3.5 juta, sekarang ini YB Parlimen Pembangkang dapat 0 juta. Kita tak dapat 1 sen pun daripada duit dana tersebut. Langsung tak ada. Zaman Pakatan Harapan dulu kita bagi juga kat dia orang tau.
Kurangnya berapa 500,000 lebih kurang macam tu. Kepada parlimen yang bukan kerajaan pada waktu tersebut. Tapi sekarang kita dah tak ada dana tersebut. Jadi sebab itu saya kata, kalau kita nak bekerja sekarang ini, jangan fikir akhirnya YB tu kena bagi semua. Dana tu semua YB kena salurkan. Kita kena kerja sama. Fikir bersama. Bagaimana kita nak mengembangkan parti kita. Kita bukan nak kekal berkuasa hari ini je. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak lepas ni Malaysia menang putatan kalah dah. Kita tak nak jadi macam tu. Sebab itu saya kata, apa yang berlaku pada malam ini, insya-Allah, saya nak bagi tahu satu perkara. Informasi yang kita dapat setakat ini adalah Bersatu dan UMNO dalam keadaan mereka berselisih pendapat. Bersatu dan UMNO di peringkat negeri Sabah dan di peringkat pusat, mereka berada dalam keadaan mereka bergaduh. Dan mereka sekarang ini berada dalam keadaan di mana mereka tidak dapat lagi memutuskan calon-calon mereka. Itu peringkat UMNO nombor 1. Di peringkat UMNO sendiri, Rahman Dahlan dan juga Bung Mohtar duk bergaduh sama sendiri. Kenapa? Sebab geng Rahman Dahlan duk nak minta sekarang ini jawatan kuasa untuk nak menentukan calon-calon mereka. UMNO dalam keadaan paling lemah dalam pilihan raya negeri Sabah. Kerana mereka tidak bersedia untuk menghadapi situasi ini. Masalah yang berlaku apabila Muhyiddin Yassin meneruskan hukuman yang dibuat pada zaman Pakatan Harapan dahulu. Mereka berharap, UMNO berharap bahawa Muhyiddin Yassin dapat membantu mereka menggugurkan kes-kes Bung Mohtar, kes-kes Musa Aman. Musa Aman digugurkan 46 kes. 42 kes 42 ke 46. Lebih kuranglah 40 kes pengubalan wang haram. Dia gugurkan. Tapi yang Bung dia tak gugurkan. Pelik tak? Korang rasa pelik tak? Kenapa? Bukan masalah pilih kasih. Dia dalam satu sangkar, kalau ada 2 ekor harimau, kita kena bunuh 1. Benar? Sebab kalau kita biar hidup dua-dua ni, dua-dua boleh faham kita nanti. Risiko. Jadi bila kita bunuh yang satu ni kita bagi makan, akhirnya rimau tu walau macam mana ganas sekalipun, dia jadi jinak. Itu yang penting. Sebab itu kepentingan sekarang ini adalah bagi Muhyiddin Yassin, politik dia adalah politik menjinakkan harimau-harimau UMNO ini. Aku dah bagi engkau dah 42 kes lepas. Yang musuh engkau, lawan engkau yang nak jadi Ketua Menteri Sabah tu, aku sekarang tak lepaskan kes dia. Perasan tak Bung Mohtar hari tu dia kata apa? Saya pun nak jadi Ketua Menteri Sabah. Dia tak nak bagi Musa Aman jadi Ketua Menteri Sabah kan? Kenapa jadi demikian? Tiba-tiba Rahman Dahlan datang. Bung Mohtar tidak layak menjadi penggerak UMNO di Sabah ini kerana dia ada kes. Tiba-tiba keluar kenyataan tersebut. Kerana apa? Sekarang ini permainan Muhyiddin Yassin adalah untuk memastikan UMNO yang menang di Sabah adalah UMNO yang dia boleh ikat dengan macam papet. Yang dia boleh letak tali macam papet. Yang dia boleh gerakkan macam papet. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan Tun Mahathir. Seorang pemikir, politician yang sangat hebat, Tun Mahathir. Dia belajar dengan orang itu. Muhyiddin tak perlu buat apa-apa. Muhyiddin tak perlu bekerja keras pun. Apa yang dia perlu buat adalah musnahkan musuh kepada musuh dia. Dia ada pepatah orang putih kata, my enemy's enemy is my friend. Kan? Saya ni musuh kepada Timbalan Casey. Tapi kami berdua ni musuh kepada saudara kita kat depan ni. Tak apa, demi nak menjatuhkan dia, kita berdua kawan. Buat masa ni lah Dia dah jatuh nanti, kita lawan balik. Itulah politik permainan UMNO dan itulah politik permainan Bersatu. Sekarang ini Bersatu demand 35 kursi. Kita tengok berapa Bersatu akan dapat. Sebab the moment Bersatu tidak dapat apa yang mereka demand, percayalah. Saya boleh katakan, percayalah. Selepas ini, bukan setakat Sabah. Malaysia ada kemungkinan Bersatu akan langgar semua kerusi di kawasan UMNO. Kenapa itu berlaku sekarang ini? Kerana Bersatu tahu, saya sebut tadi awal-awal, politik ini adalah permainan jangka panjang. Dia bukan siapa menang, siapa kalah. Siapa dapat bertahan lebih lama. Itu politik. Bersatu tahu, mereka tak nak senasib dengan Semangat 46. Dia tak nak senasib dengan USNO. Dia tak nak senasib dengan PBS. Partinya ada, tapi ibaratnya apa orang kata, hidup segan mati tak nak.
Bukan mati tak mau. Dia hidup pun segan, dia mati pun tak mau. Nak kata hidup, nang boti nang kui boti kui. Nak kata mayat pun bukan mayat, nak kata orang pun bukan orang. Tentu dia tak nak jadi parti yang tak relevan. Tetapi bersatu, dia apa kekuatan bersatu? Selain daripada jadi kerajaan, apa kekuatan bersatu? Dia tidak ada kekuatan lain melainkan dia adalah parti yang menjadi kerajaan. Itu saja. Logo dia orang tak kenal, jentera dia tak ada. So akhirnya, ke mana dia nak pergi selepas ini? Selepas PRU ni, dia pergi ke mana? Dia nak lawan bukan setakat lawan Pakatan Harapan, tapi dia kena lawan semua. Semua maksudnya, dengan UMNO dia kena lawan, dengan PBS dia kena lawan, Parti Cinta Sabah dia kena lawan, semua dia kena lawan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya tanya pasal aktiviti tadi? The only party, saya percaya satu hari nanti, parti berteraskan agama dan bangsa ini, dia akan pupus. Saya percaya satu hari nanti, parti berteraskan agama dan bangsa dia akan pupus. Tuan-tuan dan puan-puan, parti UMNO, tetapi dekat Tuaran, ahli dia semua orang Bajau. Bajau ni orang Melayu ke? Dia Muslim, tapi dia Melayu ke? Kalau kita tanya orang Bajau ni, orang Melayu dia pun marah. Saya bukan Melayu, saya Bajau. Tetapi UMNO, UMNO, M tu apa? United Malay National Organisation. So mana Melayunya dekat Bajau? Ni untuk orang Bajau lah. Supaya sedar sikit yang anda masuk UMNO tu bukan UMNO. Sepatutnya UBNO. United Bajau National Organisation, bukan UMNO. So kamu membawa nama Melayu tapi bangsa kamu, sebab apa? Saya kata, bangsa tak boleh tukar. Dia berbeza dengan Bini Taib lah. Bini Taib sekarang ni bangsa Melanau. Dia orang mana tah? Orang Arab, Lebanon. Tapi boleh tukar bangsa, itu lain. Bangsa tuan-tuan, bila kita lahir dalam bangsa, satu bangsa tu, kita tak boleh tukar. Kita tukar agama boleh, tukar bangsa tak boleh. Kalau saya Cina, saya masuk Islam, saya bukan Melayu, saya tetap Cina. Nenek saya masuk Islam, dia tetap Cina, dia bukan Melayu. Walaupun macam mana dia mengubah pun nasib dia, nama dia tetap nama dia, nama Cina dia tetap adalah IC dia. Bangsa tak boleh ubah tuan-tuan. Tapi apa yang kita boleh ubah? Ideologi kita, pemikiran kita. Sebab itu saya kata, parti yang akan kekal relevan dalam negara kita adalah parti ideologi. Parti Keadilan, DAP, Amanah, parti ideologi. Satu lagi parti yang tak dapat bertahan lama, parti lokal. Minta maaf saya kata. Parti yang hanya berteraskan regional, kawasan, lokaliti dia, negeri dia. Kerana nak mengambil sentimen bangsa. Saya dapat satu WhatsApp hari ini. Dia cerita kalau kamu pilih Pakatan Harapan, maka akan habislah orang Melayu, akan habislah orang Bajau di Sabah, akan habislah orang Kadazan di Sabah kerana ini. Maka orang Sulu akan pergi membunuh kita semua. Itu cerita. Benda yang sama, benda itu sama dimain kat Semenanjung. Kalau sekiranya dipilih Pakatan Harapan, maka habislah orang Melayu kita semua akan jadi Kristen, semua akan jadi murtad. Itu cerita yang sama. Cerita yang sama main di Semenanjung dibawa ke Sabah. Semua main bangsa, semua main agama. Tak apa saya tak interview ni. Jadi ada orang sebelah saya ni. Saya interview kan malu pula. Poin saya tak akhir tuan-tuan dan puan, apa dia? Poin saya tak akhir adalah mereka menang. Tapi hakikatnya mereka kalah. Mereka menang dalam posisi tuan-tuan dan puan. Tapi hakikat jiwa mereka kalah. Kerana dalam jiwa mereka, jiwa yang curiga mencurigai, dengki mendengki, cucuk mencucuk di antara satu sama lain. Itu mereka. Hakikat kita kalah. Kita tak jadi YB, tak jadi pemerintah. Tetapi hakikat kita bersatu padu. Hakikat kita, jiwa kita sama. Hakikat kita tak ada dana, tak ada duit, tak ada jawatan, kita tetap buat kerja kita. Itu hakikat kita tuan-tuan dan puan. Sebab itu saya nak bagi tahu satu perkara. Jadilah manusia yang kalau dicampak ke laut menjadi pulau. Kalau dicampak ke padang pasir menjadi hutan. Kalau dicampak ke langit menjadi bintang. Ini manusia yang berguna. Walaupun kita mungkin seorang, kita mungkin tak ramai. Tapi tak ramai kita ni tuan-tuan dan puan menggugat
menggugat orang-orang yang kuat dan ramai itu. Saya seorang tuan-tuan dan puan, tapi death threat, orang maki itu normal. Menunjukkan apa? Kita punya pergerakan ini ada makna, ada tujuan, ada kesan. Itu yang paling utama. Jangan pernah berhenti. Hidup ini jangan pernah berhenti, insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Kita habis kat sini, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Terima kasih kepada Ketua Cabang. Terima kasih kepada Wakil Penampang dah balik dari tadi. Terima kasih kepada semua yang bersama kita, Naib MK kita Aziz, Timbalan Ketua Wanita Putatan, ahli-ahli yang hadir, insya-Allah bersama dengan kita perjuangan ini, dan kita akan dapat lihat Sabah yang lebih baik di bawah pemerintahan satu parti yang membawa agenda reformasi, agenda kebaikan tanpa melihat warna kulit, bangsa, agama. Itu yang penting. Sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat kita menjalani PRN Sabah. Semoga perjalanan saya selamat baliklah. Dan akhir kata seperti biasa, lawan tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.